Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 akan diadakan pada hari Selasa 14 Julai 2020 dengan tumpuan utama di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Majlis kesyukuran itu juga akan diadakan di beberapa buah masjid di daerah Brunei dan Muara, iaitu Masjid Omar Ali Saifuddin, Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup, Masjid Sultan Syarif Ali, Kampung Sengkorong, Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun, Masjid Siti Ali Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Di daerah Belait, majlis akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Pekan Seria. Di daerah Tutong, di Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong dan di daerah Temburong di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Memandangkan pada masa ini langkah-langkah kawalan penularan wabak COVID-19 masih dikuatkuasakan, maka para jemaah dan orang ramai yang akan menghadirkan diri ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara hendaklah mengikuti garis panduan yang ditetapkan dengan berpandukan kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Hanya pada jemputan dan orang ramai yang akan hadir di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong sahaja dikehendaki membuat tempahan melalui aplikasi Blue Health dengan menekan punat Majlis Kesyukuran Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-74 tahun. Jemaah dinasihatkan untuk berwuduk sebelum ke masjid, memakai sungkup muka, membawa dan menggunakan sejadah sendiri. Jemaah juga dimastikan untuk membuat pengibasan kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan dan bersihkan tangan menggunakan pensanitasi tangan. Dalam pada itu, jemaah juga dilarang daripada bersalam-salaman dengan jemaah lain, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan sosial serta segera bersurai selepas majlis. Sementara itu, hanya individu yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sahaja yang dibenarkan menghadiri majlis. Manakala individu yang mempunyai simptom-simptom seperti demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya tidak dibenarkan menghadiri majlis tersebut, termasuk jemaah perempuan dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun. Mukim Kota Batu dan Zon 3 petang tadi mengadakan upacara menaikkan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Upacara tersebut diadakan di Taman Riadah Tasik Sarubing, Kampung Belimbing. Upacara penyerahan bendera disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Kota Batu. Upacara diteruskan dengan menaikkan bendera kebangsaan negara diiringi lagu kebangsaan. Berkat kepimpinan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara bergerak maju dalam menyediakan prasarana yang lebih kondusif untuk dinikmati oleh penduduk dan rakyat di negara ini. Bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-74, beberapa orang penduduk di daerah Brunei dan Muara melahirkan penghargaan yang tidak terhingga terhadap nikmat yang dirasai sepanjang pemerintahan Baginda. Jalan raya, infrastruktur yang menuju ke kampung-kampung pedalaman pada masa kini juga lebih baik, alhamdulillah, dan senang untuk kita ni menziarahi para muallaf ini di kampung-kampung pedalaman pada bila-bila masa. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-74 tahun diiringi dengan doa semoga sentiasa dalam inayah dan riayah Allah Subhanahu wa taala, adil berdaulat menaungi nusa, memimpin rakyat kekal bahagia. Daulat ke bawah di Tuan Patik. Sepanjang pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dapat kita lihat dengan terbinanya dua buah jembatan menjadi kebanggaan negara kita ni, yaitu jembatan Ripas yang dibuka pada tahun 2017 yang lalu dan juga jembatan Temburong bagi kemudahan penduduk dan rakyat bergerak ke suatu tempat.
Syukur dengan apa yang kita ni kecapi sepanjang pemerintahan Baginda, banyak memeduli dan memelihara kebajikan rakyat dan penduduk. Semoga Baginda kekal karal memerintah negara. Daulat ke bawah Duli, Tuan Patik. Rakyat diberikan rumah, ada yang teres, ada rumah sebuah-sebuah, rumah berkambar yang diberikan dengan dibayar dengan cara mengikut kelayakan rakyat masing-masing. Banyak bangunan terutama sekali bagi jabatan-jabatan kerajaan telah pun dibangunkan. Jalan raya pada masa ini, banyak yang lebih pulih, lebar dan besar, dibina bagi kegunaan penduduk dan rakyat semua. Lebih 400 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori selama 14 hari. Nantikan laporannya selepas ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan tiada kes jangkitan baru COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan, tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandateri seramai 409 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak bulan Mac 2020 sejumlah 3,153 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 271 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 33,877 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.pn. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei 2020 meningkat sebanyak 2.5% tahun ke tahun berbanding Mei 2019. Harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 3.6%, manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 2.3%. Perangkaan tersebut dinyatakan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui siaran medianya hari ini. Kenyataan media itu menjelaskan peningkatan IHP didorong oleh kenaikan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan, makanan dan minuman ringan dan pengangkutan. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah disebabkan oleh peningkatan harga insurans, terutama insurans kereta berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, import yang terhad disebabkan kekurangan bekalan dan penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara ini dan negara-negara jiran telah menyebabkan kenaikan dalam harga makanan dan minuman ringan, terutama sekali bagi harga sayur-sayuran, minuman ringan dan ikan segar yang diimport. Selain daripada itu, penularan jangkitan wabak COVID-19 juga mengakibatkan kenaikan harga pengangkutan, terutama sekali bagi harga tiket penerbangan ke destinasi-destinasi terpilih. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi Mei 2020 menurun sebanyak 0.2% berbanding April 2020. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat sebanyak 0.2%. Manakala indeks bukan makanan pula menurun sebanyak 0.2%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpul setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Laporan penuh IHP bagi bulan Mei 2020 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Beberapa kesalahan dikesan dalam operasi sepadu dikendalikan semalam yang menyasarkan sebuah rumah pekerja asing di Kampung Sungai Liang. Operasi melibatkan 4 agensi penguatkuasa undang-undang iaitu Pasukan Polis Diraja Brunei,
Jabatan Custom and Excise Diraja, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan dan Biro Kawalan Narkotik. Semasa serbuan 2 orang warga negara India dan 3 orang warga negara Bangladesh dikeluarkan pas khas. Sementara 12 lagi pekerja asing dikenakan denda kompaun kerana memiliki barang tegahan, manakala seorang warga negara Vietnam ditahan bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 6(b) dan Seksyen 7 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Operasi yang dijalankan telah menyasarkan ke satu lokasi rumah pekerja asing di bawah tadahan kawasan Balai Polis Sungai Liang. Tujuan operasi adalah bagi membuat pencegahan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Custom, Akta Immigration dan kesalahan-kesalahan di bawah akta yang berlainan. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksmana mengenakan Refresher Tourist Guide Course atau kursus pemandu pelancong kali ke-5 dan ke-6 untuk 2 sesi bermula 9 Julai yang lalu sehingga Selasa ini 14 hari bulan Julai dan 23 Julai hingga 28 Julai di kolej berkenaan. Setiap sesi kursus meliputi latihan teori dan praktikal dengan penyertaan 20 orang pada setiap pengendalian kursus. Kursus yang diperkenalkan sejak tahun 2019 bertujuan mengemaskini dan menyalurkan maklumat-maklumat pelancongan yang tepat dan terkini kepada para pemandu pelancong. Pemandu-pemandu pelancong yang mengikuti kursus tersebut terdiri daripada mereka yang telah tamat atau yang akan menamatkan lesen pemandu pelancong mereka pada tahun ini. Kursus tersebut adalah sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat pihak kolej berkenaan bagi membantu para pemandu pelancong di negara ini yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19. Okay. Listen to you first in your language, which is English. Then they will translate it into whatever language that the group. Sejak tercetusnya pandemik COVID-19, banyak perniagaan di negara Brunei Darussalam mengalami kesan negatif dan ramai pekerja di sektor pelancongan, terutama pemandu-pemandu pelancong, kehilangan sumber pendapatan. Pemberian insentif ini antara lain bertujuan meningkatkan kemahiran kendiri para pemandu pelancong agar tidak hilang kemahiran kerja dan seterusnya untuk memastikan setiap pemandu pelancong mempunyai lesen yang sah untuk terus berkecimpung dalam industri pelancongan, di samping mengurangkan beban ejen-ejen pelancongan dan pemandu pelancong persendirian dalam membiayai kos latihan atau kursus. For us, we are lucky because we have now 0 cases, but for some other countries like USA, just atap, so it could be more. Setakat ini seramai 229 orang pemandu pelancong yang berdaftar di Jabatan Kemajuan Pelancongan telah mengikuti kursus asas pemandu pelancong yang dikendalikan secara kerjasama antara pihak Jabatan Kemajuan Pelancongan dan pihak Kolej Perniagaan Laksmana. Kerjaya sebagai pemandu pelancong sememangnya sangat-sangat diperlukan dalam sektor pelancongan di negara ini. Justru adalah penting bagi setiap pemandu pelancong yang berlesen memainkan peranan dan tugasan yang penting dalam memastikan maklumat yang ingin disampaikan adalah tepat dan mudah difahami. Melalui perkhidmatan yang kompeten dan profesional, seterusnya akan dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang diberikan selain daripada menjana kualiti dan imej pelancongan di negara ini. Tourism products that we have already in Brunei. Program Bandar Kuching diadakan semula hari ini setelah dihentikan sementara sejak 14 Jun yang lalu. Program tersebut adalah inisiatif kerajaan dalam menceriakan lagi ibu kota negara dengan menyajikan pelbagai program atau aktiviti yang sesuai bagi meluangkan masa bersama keluarga di hujung minggu. Program Bandarku Ceria bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai untuk melakukan aktiviti riadah tetapi mengeratkan hubungan antara golongan warga emas, belia, remaja dan kanak-kanak. Antara aktiviti yang diadakan pagi tadi ialah berbasikal dan permainan kasut roda. Ada juga yang mengambil kesempatan membawa anak-anak berjalan-jalan di kawasan bandar. Dalam situasi ketika ini, orang ramai dinasihatkan untuk mematuhi arahan-arahan dan menjalankan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan.
Aktiviti berjaja semasa program Bandarku Ceria juga direkan semula hari ini di bawah langkah-langkah pelaksanaan Plan De-escalation. Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini, para penjaja yang beroperasi dikehendaki mengikut beberapa syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Penempatan dan jumlah petak jualan penjaja semasa program Bandarku Ceria adalah terhad, iaitu secara berkumpulan dan penjarakan kemah-kemah jualan. Para pengunjung juga dinasihatkan mematuhi arahan-arahan dan menunaikan tanggungjawab sosial masing-masing. Tindakan akan dikenakan kepada para penjaja yang tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Belia Brunei sememangnya sangat prihatin dan tidak camah mata dengan situasi yang dihadapi negara, lebih-lebih lagi apabila berhadapan jangkitan wabak COVID-19. Ini terbukti apabila lebih 1,000 orang belia tempatan menjadi sukarelawan belia yang terlibat dalam menangani COVID-19 di negara ini. Setentunya pelbagai pengalaman mereka rasai sepanjang lebih daripada 100 hari menjadi sukarelawan belia. Ikuti ulasannya bersama Azizi Ahmad. Mereka hanya bertugas di belakang tabir tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hanya keikhlasan menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas. Mereka inilah barisan hadapan yang berperanan dalam menangani cabaran yang dicetuskan oleh COVID-19. Sukarelawan belia. Lebih 100 hari mencurahkan khidmat bakti kepada masyarakat tanpa mengira waktu dan keadaan. Para belia ini ditempatkan di beberapa buah lokasi bagi membantu urusan-urusan menangani penularan jangkitan COVID-19 agar berjalan lancar. Antaranya di hospital-hospital, masjid serta hotel atau penginapan bagi mereka yang baru pulang dari luar negara. Salah seorang daripada mereka adalah Awang Haji Muhammad Faizal bin Haji Pilok yang mula menyertai sukarelawan belia sejak ia mula ditubuhkan. Sebagai belia negara Brunei Darussalam adalah menjadi tanggungjawab Ketania untuk memberikan pulangan balik kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah banyak menyediakan kemudahan-kemudahan percuma terutama dari segi aspek pendidikan dan juga kesihatan. Dan melihat semangat yang ditunjukkan oleh para sukarelawan belia yang tidak mengira masa, wang ringgit dan juga tenaga telah menyuntik semangat terhadap diri saya untuk lebih terus bergiat di dalam pergerakan sukarelawan ini. Seperti mana yang diketahui, belia yang menyertai sukarelawan belia ini adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang di mana dalam kesempatan ini dapatlah para belia berkongsi pengalaman-pengalaman mereka terutama kepada para belia yang baru berjinak di dalam pergerakan kesukarelawanan ini. Dan alhamdulillah adalah menjadi suntikan semangat kepada para belia apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah beberapa kali menyebut di dalam titah baginda mengenai dengan kesukarelawanan ini. Semangat kira-kira 1,000 orang belia yang menyertai sukarelawan belia ini semakin berkobar-kobar apabila raja yang dikasihi dalam titah perutusan khas berkenaan jangkitan wabak COVID-19 melahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada sukarelawan yang sama-sama menangani wabak berkenaan. Para sukarelawan merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga dengan titah tersebut. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami yang bertugas dari awal sukarelawan belia ini tidak mengharapkan sebarang bayaran kerana kami merasakan ianya adalah tanggungjawab kami sebagai rakyat Brunei. Dengan adanya pemberian anugerah allowance khas kepada para belia, dapatlah ianya dimanfaatkan terutama belia yang belum mendapat pekerjaan atau terjejas disebabkan penularan wabak COVID-19 ini. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili para sukarelawan belia ingin merapatkan setinggi-tinggi junjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas keprihatinan baginda. Inilah dia belia harapan kita, memacu kepada pembangunan bangsa dan negara. Dari Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, saya Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTV.